Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri Malaysia. Yang berhormat Encik Mas Agus Zulkifli, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura dan juga Menteri Hal Ehwal Muslim Singapura. Yang berbahagia Encik Sa'ad Abdul Rahman, Presiden Majlis Ugama Islam Singapura. Yang berbahagia Encik Kadir Maidin, Pengerusi Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura. Yang berbahagia Cikgu Faizal Abdul Rahim, Pengerusi Eksekutif Masjid Asyakirin. Para hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita mulakan pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga dengan niat Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, memberkati dan merahmati majlis kita pada hari ini. Dengan niat yang demikian, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selamat datang dan setinggi-tinggi kesyukuran serta terima kasih kepada Datuk Seri Saifuddin beserta rombongan yang sudi datang ke Masjid Asyakirin Singapura. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Gelandangan atau kita panggil homeless sudah berubah kepada panggilan rough sleepers di Singapura. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura mentarifkan golongan gelandangan ini sebagai mereka yang tidur di tempat-tempat awam dan tiada tempat tinggal yang khusus kerana tidak mempunyai akses kepada kediaman tetap. Mereka biasanya tidur pada tempoh waktu antara jam 2.30 pagi hingga lebih kurang 6 pagi. Ketika penguatkuasaan Sekatan Pergerakan sebagai langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19 diisytiharkan, peningkatan golongan gelandangan menjadi semakin ketara hingga menyebabkan pihak berkuasa menahan ramai dalam kalangan mereka yang masih berkeliaran di luar sana. Sebanyak 921 orang gelandangan telah ditahan oleh pihak berkuasa. Yang lebih menyedihkan ialah ramai dari kalangan mereka merupakan saudara Islam kita sendiri. Fokus utama kita pada hari ini adalah untuk memahami masalah golongan gelandangan di barat Singapura dan masjid yang menjadi tempat perlindungan sementara waktu untuk mereka. Di Taman Jurong ini sahaja, pihak berkuasa telah menemui 13 orang Islam gelandangan. Pentadbiran kawasan Jurong yang mempunyai hubungan baik dengan jalinan bekerjasama dengan pihak Masjid Asyakirin memikirkan kaedah dan cara untuk menyelamatkan golongan ini dari wabak COVID-19 ataupun ditahan pihak berkuasa kerana melanggar perintah berkurung. Hal ini diburukkan lagi dengan semua masjid ditutup dan tidak dibuka kepada umum kerana wabak COVID-19 pada ketika itu. Kami dari pihak masjid dengan kerjasama Unit Pembangunan Sosial Asyakirin telah membuka ruang menyediakan tempat berteduh untuk mereka di bawah tanah masjid kita. Kami juga sediakan katil, kipas, almari kecil, tempat sidaian pakaian, ketuhar gelombang mikro, mi segera Maggi dan mesin cuci pakaian. Semuanya peminjaman itu dibantu oleh pihak Kementerian, Majlis Ugama Singapura dan juga Masjid Asyakirin sendiri. Mereka juga diberi wang belanja sebanyak $10 sehari. Ramai daripada kalangan mereka yang masih bekerja, sama ada sepenuh masa atau bergaji hari. Semasa mereka di sinilah kami mengambil peluang untuk bertemu ramah dan mengumpul data tentang masalah mereka. Contohnya, terdapat seorang warga emas yang menghabiskan masa selama 4 bulan tinggal di tepian tangga sekitar flat Bukit Gombak sebelum beliau dirujukkan kepada program tempat tidur selamat di Masjid Asyakirin untuk golongan yang tiada tempat berteduh. Masjid Asyakirin adalah antara 4 masjid yang bekerjasama dengan kementerian untuk menyediakan tempat berteduh sementara bagi golongan gelandangan ini.
Mereka dibenarkan keluar setiap pagi dan pulang sebelum 10 malam kerana pagar masjid akan ditutup. Tandas dan tempat mandi mereka dikhususkan di bahagian belakang masjid. Permasalahan mereka yang kami dapat kumpulkan sama saja dengan data-data yang telah dikumpulkan oleh bahagian kementerian. Antara bentuk permasalahan golongan ini ialah mereka berdepan cabaran seperti sukar mendapatkan dan mengekalkan rumah untuk jangka panjang, perselisihan faham dengan keluarga atau penghuni bersama, serta pendapatan tidak menentu atau hutang. Antara yang ketara ialah mereka yang tidak mempunyai rumah atas sebab ulang alik harian atau mingguan di Johor atau di Batam. Penutupan dan penyekatan yang berlaku menyebabkan mereka tidak dapat pulang dan masih perlu bekerja di Singapura. Ada yang mempunyai anak-anak yang sudah berumah tangga tetapi sudah berpisah dengan bekas isteri. Kebanyakan juga memiliki perselisihan faham antara mereka, menjadikan mereka lebih selesa tidur di tempat-tempat awam. Sekiranya ada di antara mereka yang terkena wabak COVID-19, kami akan segera memaklumkan kepada pihak kementerian dan ambulan akan segera datang untuk membawa mereka ke pusat kuarantin. Alhamdulillah, kami dapat melayani mereka dengan baik. Ketika tempoh sekatan COVID-19 sudah tamat, ada yang merasa sangat sedih memandangkan mereka semua terpaksa dipindahkan oleh kementerian ke kediaman lain, iaitu ke sebuah bangunan rumah bangsa di kawasan timur Singapura. Kementerian melaporkan terdapat lebih 40 pertubuhan telah menyediakan ruang tempat tidur sewaktu tempoh pemutus rantaian jangkitan COVID-19, termasuk pertubuhan agama seperti masjid dan gereja. Syukur Alhamdulillah, Masjid Asy-Syakirin menjadi masjid pertama di Singapura yang menyediakan tempat ini, sebelum diikuti oleh masjid lain. Buat sementara waktu, Masjid Asy-Syakirin sedang dalam proses penambahbaikan di ruang bawah tanah dan akan kembali membuka ruang untuk gelandangan pada masa akan datang. Setakat ini sahaja perkongsian daripada pihak kami. Saya mewakili pengurusan Masjid Asy-Syakirin berharap agar Yang Berhormat Datuk pada jemputan serta hadirin sekalian dapat memahami mesej yang cuba disampaikan oleh pihak masjid, khususnya dalam usaha untuk menyantuni gelandangan ini. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.